Hai, nama saya Anis Atira dan ini... Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzuddin. Kami akan bercakap tentang diskriminasi gender ataupun gender discrimination. Perkara ini telah dikenal pasti pada tahun 1950-an, tetapi ia menjadi suatu perkara yang penting dalam kajian organisasi dan pentadbiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Diskriminasi gender selalunya dikaitkan dengan golongan wanita. Diskriminasi gender ini meliputi pelbagai dimensi seperti diskriminasi dalam pengambilan pekerja, diskriminasi dalam pemberian upah dan gaji, diskriminasi dalam kenaikan pangkat dan juga gangguan seksual. Menurut kajian dari semua Parlimen Nasional pada tahun 2019, terdapat hanya 24.3% kerusi yang diisi oleh kaum wanita. Walaupun kita telah maju dalam pelbagai bidang dan juga sektor di dalam dan juga di luar negara, namun kaum wanita masih lagi kurang pelibatan di dalam sektor politik dan juga pemerintahan di dalam negara kita. Ini membuktikan bahawa isu-isu tertentu yang cenderung ditimbulkan oleh ahli politik wanita seperti isu penjagaan anak, isu cuti ibu bapa, isu keganasan rumah tangga dan banyak lagi isu yang lain sering diabaikan. Yang kedua, kekurangan autonomi badan. Banyak wanita di seluruh dunia tidak mempunyai kuasa atas badan mereka sendiri atau ketika mereka menjadi seorang ibu bapa. Mengakses kawalan kelahiran selalunya sangat sukar. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, lebih 200 juta wanita yang tidak mahu hamil dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Terdapat pelbagai alasan untuk perkara ini seperti kekurangan pilihan, akses terhad dan penentangan budaya atau agama. Pada skala global, sekitar 40% kelahiran tidak dirancang dan sementara 50% daripadanya berakhir dengan keguguran dan akhirnya 38% sahaja yang kelahiran. Ibu-ibu ini sering bergantung pada keuangan daripada orang lain atau keuangan negara dan mereka kehilangan kebebasan. Kesan diskriminasi gender ini telah membawa kerendahan motivasi seseorang dan juga kekurangan produktiviti dan prestasi kerja seseorang. Sebagai contoh, kaum wanita yang dianggap tidak mempunyai keupayaan dalam pengurusan serta kepimpinan kurang mendapat peluang untuk naik pangkat dalam organisasi. Manakala, kaum lelaki juga kurang dihargai dalam bidang persolikan dan salon atau kejururawatan. Bakal individu ini tidak diguna secara berkesan dan ini merupakan satu pembaziran kepada organisasi serta ekonomi negara. Penindasan terhadap kaum wanita. Terdapat seramai 33,000 kanak-kanak perempuan yang berkahwin pada usia yang muda. Secara global, setiap 12 million kanak-kanak perempuan berkahwin sebelum usia 18 tahun dan secara kasarnya kira-kira 33,000 kanak-kanak perempuan yang berkahwin pada setiap hari dan setiap 2 saat terdapat seorang kanak-kanak perempuan yang berkahwin. Faktor berlaku perkara ini adalah berbeza-beza di dalam setiap komuniti, namun apa yang jelas di sini ialah mereka menganggap kaum wanita mempunyai nilai yang lebih rendah daripada kaum lelaki dan disebabkan itu mereka mengahwinkan kaum wanita ini pada usia yang muda kerana mereka menganggap kaum wanita adalah satu bebanan bagi sesebuah keluarga.
Jika kaum wanita dan juga kaum lelaki bekerjasama di dalam sebuah organisasi, pastinya ia mendatangkan hasil yang lebih baik. Antara faedah ataupun kelebihan yang dapat kita lihat, jika kaum wanita dan kaum lelaki ini bergabung di dalam sebuah organisasi, ia akan melahirkan sebuah mutu kerja yang lebih berkualiti dan juga lebih produktif. Satu kajian di University of Greenwich mencadangkan bahawa jika kita menyediakan peluang untuk penjagaan kanak-kanak dan juga penjagaan orang tua ini, pastinya ia dapat membebaskan kaum wanita yang berkemahiran untuk masuk ke dalam sektor pekerjaan dan ia bakal meningkatkan lagi produktiviti. Tenaga kerja yang menggabungkan kaum lelaki dan juga kaum wanita cenderung untuk mendapatkan perspektif dan pandangan yang bervariasi dan hal ini bakal mendatangkan hasil kerja yang lebih baik. Ekonomi yang lebih baik. Wanita menghabiskan 2 kali ganda masa seperti yang dilakukan oleh lelaki untuk pekerjaan yang tidak berbayar seperti penjagaan anak dan tugasan harian rumah tangga. Ini menjadi penghalang mereka daripada menumpukan sepenuhnya dalam bidang ekonomi. Menambahkan jurang gaji mengikut jantina akan mengakibatkan masalah serius. McKinsey menganggarkan bahawa lebih banyak wanita dapat menumpukan sepenuhnya dalam bidang pekerjaan bergaji dan mendapat gaji yang sama yang dapat menambahkan 28 trilion untuk produk domestik kasar global. Hal ini menjadikan kenaikan 26% pada tahun 2025. Ini juga akan menyumbang kepada keuntungan syarikat kerana laporan McKinsey lain menunjukkan bahawa peningkatan kepelbagaian jantina harus meningkatkan keuntungan sebanyak 21%. Dapat dirumuskan bahawa diskriminasi gender ini adalah sesuatu perkara yang sangat mendesak dunia pada hari ini. Walaupun jumlahnya berkurang pada setiap hari di dalam sesebuah institusi, namun masih ada mereka yang menderita akibat daripada gender diskriminasi ini. Dan terdapat banyak sebab gender diskriminasi ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Namun dengan adanya pendidikan dan juga pemikiran orang yang progresif, ada juga alasan untuk kita mempercayai bahawa suatu hari nanti diskriminasi gender ini akan berakhir. Oleh itu diharapkan semua manusia di dalam dunia ini dapat hidup dengan aman dan adil tanpa mengira jantina. Sangat penting untuk kita mempromosikan nilai-nilai bersama seperti menghormati hak asasi manusia dan bersamaan antara wanita dan lelaki, serta pemahaman bersama bahawa hak asasi manusia adalah universal dan berlaku untuk semua tanpa mengira jantina sama ada lelaki atau wanita. Assalamualaikum, nama saya Ira Suhaida. Saya berasal dari Kedah, bekerja dan bekerja sebagai seorang handyman. Kerja maintenance ni memanglah banyak orang lelaki dalam ni. Lepas tu banyak kerja outdoor. Skop untuk kerja-kerja handyman ni, contoh dia macam kami duk buat lah ni, tukar tie yang pecah, patching jalan kalau ada jalan yang rosak. Lepas tu buat kerja-kerja waterproofing lah kalau ada kat mana-mana bangunan yang bocor ke area bumbung tu. Masa awal-awal buat kerja maintenance ni, orang pekat tanya lah, hang kerja apa kan, buat kerja apa kan. Cakap, uish, ni kerja lelaki, hang ni perempuan mana boleh duk buat kerja gitu. Hang duduk dapur, masak, pakai, sidai baju. Tu kerja orang lelaki, bagi orang lelaki je buat. Kenapa hang perempuan nak buat kerja-kerja macam tu? Sini contohnya dah settle, dah buat kerja, tak buang lah barang-barang yang sepatutnya dah tak boleh nak guna tu. Benda tu macam banyak lah, berat lah. Lelaki, geng lelaki lah, dia cakap macam tu. Tak ada buat, apa perempuan, biar kami je yang lelaki buat. Perempuan dah tepi. Yang kedua, contoh macam kan nak buat kerja tengah panas tu, duduk tempat-tempat teduh sikit dia kata. Duduk tempat-tempat teduh. Hangat ni, sekejap lagi hitam.